Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan masuk lagi dalam bab yang baru, yaitu bab 11, yaitu berkaitan dengan kitar semula. Dan cikgu rasa kamu ada pengetahuan apa itu kitar semula. Mungkin di rumah pun kamu sudah biasa ataupun secara tidak langsung kamu pernah juga melakukan proses kitar semula di rumah secara sedar ataupun tidak sedar. Okey, jadi kita akan tengok apa yang akan kamu belajar dalam bab ini. Okey, yang pertama kamu akan memahami elemen kitar semula, iaitu dia ada tiga R, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Yang kedua kamu akan belajar apa pentingnya amalan kitar semula. Okey, dan yang ketiga amalan kitar semula. Dan last sekali kamu akan belajar berkaitan dengan perbandingan amalan kitar semula di negara-negara lain. Okey, jadi untuk hari ini kita hanya akan masuk pada dua subtopik sahaja, iaitu kita akan belajar pertama berkaitan dengan elemen kitar semula, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula 3R, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Okey. Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Jadi contohnya di rumah kamu mengasingkan botol-botol plastik ataupun surat-surat kabar yang tidak digunakan lagi. Maksudnya kamu sudah melakukan kitar semula. Okey, dan kitar semula itu, elemen kitar semula terbagi kepada tiga, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Apakah yang dimaksudkan dengan reduce? Reduce dalam arti kata lain dalam bahasa Melayu adalah mengurangkan. Okey, jadi amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi, iaitu gunakan sesuatu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Okey, kamu mengurangkan penggunaan dia. Okey, contoh sebelum ni kamu menggunakan dalam kuantiti yang banyak. Okey, tetapi kamu boleh mengurangkan kepada separuh. Jadi itu cara dia. Yang kedua, kamu reuse, guna semula. Tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa, dan penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Okey, kalau di sini kalau kamu nampak penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Contohnya macam di rumah lah. Di rumah cikgu bagi contoh, kamu beli Coca-Cola, botol Coca-Cola. Okey, dan kamu boleh menggunakan botol itu, botol Coca-Cola itu ataupun botol minuman yang kamu beli itu untuk menyimpan air minuman kamu. Okey, jadi kamu sudah pun melakukan elemen kitar semula. Okey, menggunakan semula. Yang ketiga, elemen yang ketiga adalah recycle ataupun kitar semula. Amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Dan pengasingan mengikut jenis sisa menjimatkan masa dan memudahkan proses kitar semula. Maksudnya recycle ini contohnya barang itu sudah tidak digunakan, tapi kamu boleh kitar semula untuk menjadi sesuatu yang baru. Okey, contoh baju. Okey, baju kamu yang sudah lama. Okey, lepas tu mak kamu jahit untuk dijadikan sebagai kain lap. Jadi fungsi baju kamu itu sudah bukan digunakan untuk baju, tetapi fungsi dia ataupun kegunaan dia adalah untuk mengelap. Okey, jadi elemen 3R ini cikgu harap sangat kamu boleh faham. Okey, apa yang dimaksudkan dengan reduce, reuse dan juga recycle. Okey, kalau kamu boleh faham, kita masuk kepada 11.2, iaitu kepentingan amalan kitar semula. Okey, kamu sudah buat kitar semula, kamu sudah menjalankan 3R. Okey, apa kepentingannya amalan kitar semula itu? Okey, yang pertama, dapat menjanah pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Okey, ini banyaklah
Oke, kalau orang yang tahu buat, dia akan menghasilkan baja. Contohnya daripada sisa-sisa makanan kamu itu, sisa sayuran, oke, sisa-sisa buah-buahan yang sudah tidak dimakan itu, dia boleh dikompos ataupun dia boleh dijadikan sebagai baja secara semula jadi. Oke, yang kedua dapat menjimatkan sumber semula jadi apabila mengguna semula dan juga mengitar semula sumber. Menjimatkan sumber lah. Oke, maksudnya kamu dapat menjimatkan sumber yang kamu guna. Oke, yang ketiga mewujudkan persekitaran yang sehat, bersih dan selesa untuk dihuni. Yang keempat mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Oke, sebab kamu tidak perlu buang, kamu tidak perlu maksudnya di sini boleh mengurangkan banyak pencemaran, contoh pencemaran bau, pencemaran sungai, daripada kamu buang, bagus benda-benda yang boleh dikitar semula itu kamu boleh guna semula. Dan juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula. Jadi sebenarnya ada banyak lagi kepentingan amalan kitar semula ini yang sebenarnya secara umum pun kamu boleh fikir. Jadi untuk hari ini itu sahaja yang kita belajar dan cikgu harap apa yang sudah cikgu terangkan ini untuk 2, 11.1 dan juga 11.2 dapat membantu kamu untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan gitar semula. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi untuk subtopik yang lain pada kelas akan datang. Thank you.